Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ada persoalan yang diajukan berkaitan dengan titah-titah ke bawah duli yang di-Pertuan Agong, iaitu pada 25 hari bulan Oktober yang lalu berhubung dengan penolakan nasihat Perdana Menteri untuk mengadakan darurat kesihatan, dan yang pada hari ini iaitu 28 Oktober berkaitan nasihat ke bawah duli tuanku supaya belanjawan 2021 akan diberi keutamaan di Parlimen. Baik, persoalan yang ditanya adalah adakah kedua-dua titah baginda tuanku ini mempunyai apa-apa efek ataupun kesan bersangkut dengan kedudukan yang di-Pertuan Agong di bawah perlembagaan. Bagi saya, secara objektifnya, di bawah perlembagaan, ke bawah duli tuanku yang di-Pertuan Agong sebenarnya mempunyai peranan yang penting untuk semak dan imbang ketiga-tiga cabang kerajaan yang lain, iaitu kehakiman, eksekutif yakni Jemaah Menteri dan Parlimen. Dan sekiranya dalam sebuah negara yang berpandukan kepada konsep keluhuran perlembagaan, mana-mana cabang ini mempunyai kemudaratan ataupun dicurigai mungkin mempunyai kemudaratan, maka ke bawah duli tuanku mempunyai peranan untuk dimainkan dan mempunyai tanggungjawab untuk memainkan peranan tersebut. Sebagai contoh, titah pada 25 Oktober tersebut adalah peranan penting ke bawah duli tuanku apabila ke bawah duli tuanku telah pun menunjukkan bahawa bukan kesemua nasihat Perdana Menteri seperti yang dipercayai oleh segolongan pihak mengatakan bahawa nasihat-nasihat Perdana Menteri sepatutnya diikuti oleh Yang di-Pertuan Agong, tapi pada hakikatnya baginda tuanku mempunyai hak sekiranya mana-mana nasihat tersebut tidak memuaskan hati baginda tuanku atau dipercayai adalah diberi atas alasan-alasan lain di sebaliknya. Dan disitulah sifat dan peranan semak dan imbang telah dimainkan dengan penuh kebijaksanaan baginda tuanku pada hari Ahad yang lalu. Dan nasihat Perdana Menteri telah ditolak. Yang lebih penting, contoh yang kedua pada hari ini, ada yang mengatakan bahawa kononnya titah baginda tuanku ini telah memainkan peranan politik. Kononnya ianya mencampuri urusan parlimen. Tapi pada hakikatnya, saya sarankan untuk kita membaca kesemua perenggan titah tersebut uh, dengan betul dan tepat. Jangan kita membaca titah tersebut dengan sempit. Sebab kalau kita lihat di dalam kesembilan perenggan tersebut, apa yang diutarakan oleh baginda tuanku adalah kerisauan beliau bahawa dalam kemelut politik yang sedang berlaku kini, adakah keutamaan belanjawan 2021 tersebut tidak dapat diambil peranan yang penting oleh ahli-ahli politik dan ahli-ahli parlimen. Dan baginda tuanku telah juga menyatakan bahawa keutamaan hendaklah diberi kepada kesejahteraan rakyat dan kelangsungan kehidupan rakyat pasca ataupun disebabkan keadaan kesihatan COVID-19 dan kepentingan frontliners, pihak-pihak berkuasa yang sedang mengharungi peperangan dengan COVID-19 sejak hampir setahun yang lalu. Ini adalah hak dan tanggungjawab baginda tuanku untuk memberi nasihat. Dan saya percaya, bagi saya, jika dibaca secara luas dan betul titah tersebut, ke bawah duli tuanku sekali lagi telah menunjukkan bahawa ke bawah duli tuanku akan memainkan peranan untuk memberi nasihat baginda tuanku sebagai Yang di-Pertuan Agong apabila perlu dalam keadaan-keadaan tertentu. Jadi soal tentang peranan ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong di bawah perlembagaan perlu dan wajib kita lihat dari sudut bergantung kepada apa yang berlaku, latar belakang keadaan dan fakta-fakta yang muncul. Dan kita tidak boleh nafikan bahawa pasca PRU 14,
menunjukkan satu kematangan bukan sahaja dari sudut politik, daripada sudut tadbir urus negara, di mana kesemua lapisan masyarakat termasuk ahli politik dan parti politik sendiri perlu faham bahawa zaman tidak lagi menghargai atau meletakkan kepentingan penuh kepada pendapat ahli-ahli politik maupun parti-parti politik semata-mata. Sebab tadbir urus negara sekarang ni dalam proses kematangan akan melihat bahawa sokongan-sokongan majoriti tidak pasti diperolehi dalam parlimen. Oleh itu, ahli parlimen perlu pentingkan perkara-perkara untuk negara secara menyeluruh dan secara persetujuan yang matang. Apabila yang melibatkan polisi-polisi khusus bergantung kepada parti, maka pihak-pihak berkenaan bolehlah kalau perlu berbalah dan tidak bersetuju. Saya juga percaya jika dibaca titah tersebut, yakni yang pada hari ini berkaitan Belanjawan 2021, tidak ada pada bila-bila masa ke bawah duli tuanku memberi arahan untuk kesemua ahli parlimen meluluskan tanpa membincangkan dengan baik. Apa yang diberi tekanan adalah supaya bahagian-bahagian belanjawan yang melibatkan kesejahteraan rakyat dan kelangsungan ekonomi tatkala kita menghadapi COVID-19 diberi keutamaan, khususnya kepada pihak berkuasa dan frontliners yang menghadapinya. Jadi itu bagi saya adalah satu nasihat dan peranan serta tanggungjawab yang di-Pertuan Agong yang betul dan tepat. Tidak melanggar sama sekali konsep keluhuran perlembagaan, malah tatkala suasana politik di negara sekarang ini ianya adalah tepat pada masanya. Sekian, terima kasih.